Okey, baik para pelajar. Cikgu telah pun mengajarkan anda semua teknik fries dan juga teknik reversal yang boleh para pelajar gunakan apabila menjawab soalan karangan jenis fakta yang mempunyai kata kunci soalan seperti terangkan sebab-sebab ataupun nyatakan sebab-sebab. Tetapi kali ini para pelajar, cikgu nak mengajar para pelajar satu lagi teknik untuk menjawab soalan karangan yang meminta pelajar-pelajar untuk memberikan saranan ataupun memberikan pendapat. Ya, teknik yang cikgu panggil ini ialah teknik MIB, Man in Black. Ya, seperti yang terpancar di dalam slide ini. Ya, tapi malang sekali cikgu tidak dapat memuatkan gambar Will Smith di situ kerana mungkin disebabkan oleh kesuntukan waktu. Mungkin kalau ada masa lapang nanti mungkin bolehlah cikgu naik muatkan ya gambarnya supaya slide ini lebih menarik lagi ya. Ya, tetapi para pelajar yang penting adalah Man in Black itu. Apakah akronim MIB itu? Ya, di sini dapat saya terangkan. M artinya mengapa, I is impak ataupun kesan, dan B bagaimana. Ya. Jadi teknik ini digunakan untuk menjawab soalan yang meminta pelajar memberikan saranan seperti contoh ya, sarankan cara-cara. Jadi teknik ini kita dapat terapkan. Jadi bagaimana kita nak terapkan teknik ini? Ya, coba kita gunakan teknik reversal dan juga teknik MIB ini. Apakah langkah pertama untuk menjawab? Ya, seperti di sini cikgu telah pun memuatkan contoh satu soalan yang meminta pelajar untuk memberikan saranan. Ya, seperti contoh yang terpancar ni di slide dan juga di kertas saya ni, sarankan cara-cara bagaimana pelajar dapat mempertingkatkan penguasaan bahasa Melayu. Jadi kata kunci soalan ini adalah para pelajar sarankan cara-cara. Ya. Jadi bagaimana kita nak jawab ni para pelajar? Ya. Seperti biasa kita gunakan teknik reversal untuk mendapatkan isi. Yang pertama kita letakkan garis tengah di sini untuk memisahkan kedua-duanya. Kita tandakan tanda tolak dan juga tanda campur. Ya, seperti biasa. Dan misalnya kita terbalikkan soalan ini para pelajar untuk berbunyi macam ini. Ya. Soalannya berbunyi, sarankan cara-cara bagaimana pelajar dapat mempertingkatkan penguasaan bahasa Melayu. Jadi apabila kita terbalikkan para pelajar, ia akan menjadi, apakah sebab-sebab pelajar Melayu tidak dapat mempertingkatkan penguasaan bahasa mereka? Ya, jadi apakah sebab-sebabnya? Jadi itu adalah isi bagi bahagian kiri saya yang mungkin yang akan saya terbalikkan nanti ke bahagian kanan. Ya, jadi sebelah kiri, apakah sebab-sebabnya? Pelajar-pelajar kurang menguasai bahasa Melayu. Satu sebabnya adalah menggunakan bahasa Inggeris. Okey. Berlebihan misalnya. Yang kedua, mungkin banyak baca buku Inggeris. Tiga, mungkin kurang sokongan ibu bapa. Dan empat, ya mungkin empat, ya tiada pendedahan. Okey, setelah kita dapatkan isi ini di sebelah kiri para pelajar, kita cuba terbalikkan ke sebelah kanan. Jadi untuk para pelajar mempertingkatkan penguasaan bahasa Melayu para pelajar ialah menurut siapa? Haruslah guna bahasa Melayu sekerap mungkin. Satu, ya, dua, banyak baca bahan Melayu. Ya. Tiga, kurang sokongan ibu bapa. Jadi mendapatkan sokongan ibu bapa. Okey, dan yang terakhir, tiada pendedahan para pelajar. Okey? Jadi kalau kita terbalikkan tiada pendedahan menjadi apa? Menjadi ya pendedahan pada banyak pendedahan pada zona Melayu. Ya.
Nah, kita telah pun mendapatkan isinya. Jadi, bagaimana pula kita terapkan MIB? Ya? Okey. Cuba kita lihat di sini. Ya, kita cuba ambil satu para pelajar tadi. Kita cuba ambil contoh. Ya, cuba kita ambil contoh nombor 2 misalnya. Banyak baca bahan Melayu untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa. Jadi, kita terapkan MIB. Ya, satu contoh. Kita ambil MIB. Okey. Okey, MIB ya. Jadi di sini saya telah pun tulis MIB. Jadi apa yang perlu kita buat? Memula isi utama haruslah membaca. Isi utama banyak. Seperti ya, seperti buku cerita, majalah, surat khabar, apa? Melayu. Okey. Jadi yang kedua, mengapa? Mengapa kita kata apabila mereka banyak baca, jadi apa? Apa yang berlaku? Ya, apabila mereka banyak baca, mereka akan ya dapat memupuk minat membaca di kalangan baca buku teks Melayu di kalangan mereka. Ya. Jadi kesannya apabila mereka dapat memupuk minat membaca, banyak baca bacaan Melayu, mereka dapat apa? Ya, meluaskan kosakata, tambah pengetahuan, lebih sedar akan budaya dan masyarakat Melayu dan sebagainya ya. Ya, jadi bagaimana? Bagaimana caranya mereka akan harus lakukan ini? Ya. Jadi mungkin kita sarankan ya, bagaimana? Itu yang paling penting para pelajar. Kita hendaklah bukan hanya kita dapat tahu sebab mengapa, tetapi kita tahu juga cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Kalau ini tidak ada, maka ini masalah. Ya, jadi seperti apa? Mungkin seminggu sekali. Kemana? Ke perpustakaan. Okey, kejiranan untuk membaca buku Melayu. Nah, kemudiannya apa lagi? Mereka bawa nota ya. Kecil. Ya, salin perkataan baru. Ya. Kemudian rujuk kamus. Ya, seminggu sekali ke perpustakaan. Jam berapa misalnya, ya. Jadi di sini kita nyatakan seminggu sekali jam okey, misalnya 4 petang, 4 hingga 5 petang, ya. Sekitar berapa lama? Okey, mungkin berapa lama? 30 minit, 1 jam, ya. Selama okey, saya di sini saya terlupa nak taruh di sini, tak apa, saya taruh di sini 1 jam, okey. Jadi ini cara para pelajar. Dan cara ini haruslah praktikal. Cara ini haruslah dapat dilakukan oleh pelajar. Jadi ini yang saya maksudkan dengan apa juga cara yang kita utarakan haruslah mempunyai logik di belakangnya. Arti di sini dapat dilakukan secara logika. Ya. Jadi kalau dah dapat kita utarakan ini, maka kita dapat menerapkan MIB ini, konsep MIB ini ataupun teknik, bukan konsep, teknik MIB ini dengan berkesan. Ya, ini adalah satu lagi teknik yang boleh pelajar gunakan untuk menjawab soalan karangan yang berjenis memberikan pendapat. Ya, sehingga kita berjumpa lagi pada lain bahagian.